Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa soalan untuk Ustaz. Pertama, tentang hukum menundukkan pandangan. Apakah terdapat perbezaan hukum di antara seorang lelaki memandang wanita bukan mahram dan wanita bukan mahram memandang seorang lelaki? Kedua, berkaitan dengan pandangan juga, apakah yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis adalah memandang wanita yang membuka aurat atau secara umum memandang seorang wanita yang bukan mahram walaupun dia menutup auratnya? Dan soalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan hadis yang Rasul yang Ustaz sebut tadi, hadis Muslim yang menyebutkan bahawa sebaik-baik saf lelaki adalah yang paling hadapan dan seburuk-buruk saf perempuan adalah yang paling hadapan. Apakah yang dimaksudkan dengan hadis tersebut? Itu jika seorang wanita masuk ke dalam masjid, dia memulakan safnya dari belakang atau ada penafsiran yang lain? Itu saja soalan saya. Okay, teruskan kumpul-kumpul. Ada lagi soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ikhtilaf, adakah Islam memberikan jarak khusus antara Muslim dan Muslimah untuk mengelakkan ikhtilaf? Adakah ada 1 meter, 2 meter, ataupun berapa jauh untuk dielakkan ikhtilaf itu? Kemudian mengenai ikhtilaf juga, ada setengah-setengah non-Muslim bertanya, jika benar Islam melarang ikhtilaf, mengapa dibenarkan ketika tawaf di musim haji? Mereka jawab bahawa ikhtilaf dibenarkan dalam sesuatu perang dan sebagainya. Adalah orang terfaham untuk menyelamatkan nyawa. Apakah adalah jawaz untuk ikhtilaf ini ketika tawaf? Kemudian berkenaan khalwat, saya ingin menanyakan, khalwat maksudnya bersunyi-sunyian, berkosong-kosongan. Jadi bayangkan dalam dewan ini, seorang lelaki di ujung, satu perempuan di ujung, dan hanya ada mereka saja. 2 orang orang, satu lelaki, satu perempuan, tempat ini ataupun office. Dengan itu adakah sudah kami khalwat? Misalnya di office katalah tak keluar lunch, tinggal seorang pekerja Muslimah dan untuk buat kerja. Tempat dahulu, adakah sudah pasti digelar khalwat? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ada lagi? Kau rupanya dah banyak soalan bertulis rupanya. Baik, kita pergi soalan lisan dulu. Baik, yang pertama sekali, cepat sangat soalan tadi. Saya sempat cari pen ni, dia dah habis soal lah. Okey. So soalannya pandangan melihat wanita, so menundukkan pandangan ini, menundukkan pandangan daripada wanita yang membuka aurat ataupun juga cover wanita yang menutup aurat. Okey. So, jadi adakah dia tergolong dalam dua-dua sekali? Jadi saya kira ini sekali lagi Islam dalam bab muamalat ni, melihat perempuan ni pun muamalat kan. So sebagaimana hukum dalam muamalat maliyah, hukum dalam muamalat ijtimaiyah dan muamalat seumpama ini juga banyak kekaliannya dirujukkan kepada uruf, kepada suasana masyarakat. Okey. So jadi Islam laid down the principle, tundukkan pandangan, maksudnya pandangan yang boleh membawakan kamu kepada syahwat. Maka sudah tentulah melihat wanita yang tidak menutup aurat itu pada kebanyakkaliannya, ghalib zannya dan mazinatul fitnah dinamakan dalam usul fiqh, iaitu akan membawa kepada syahwat, kecuali lelaki yang sedikit yang mampu untuk blok dia punya hati daripada terdatang syahwat apabila melihat wanita yang tidak menutup aurat, ya. So benda-benda yang tempat yang Allah suruh tutup itu semuanya benda yang biasanya orang lelaki yang sudah baligh boleh membayangkan sesuatu yang lain, khususnya leher wanita, sebelah dada, sebelah kaki, sebelah lengan, ya. Ya, begitu juga dengan kawasan rambutnya dan seumpamanya. Jadi kita pernah mengetahui bahawa ada kajian-kajian daripada dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, bagaimana wanita yang memberikan isyarat dia sudah bersedia untuk dingurati oleh lelaki adalah antaranya dengan memainkan rambutnya. Okey.
So nampak, kita tengok dah jadi satu standard, dah jadi kaedah fiqhiyah. Itu dia. Jangan main tu. Jadi hukum-hukum apa nama juz'iyah ini telah dikumpul oleh ilmuwan barat sampai jadi kawaid kehidupan mereka, bahawa wanita, rambut dia boleh jadi satu alat yang menarik hati seorang lelaki. Maka oleh kerana itu, rambut satu hal. Kemudian, adakah di cover sekali melihat wanita yang menutup aurat? Yes. Ya, wanita yang menutup aurat pun maknanya ayat Al-Quran ini yaghdu min absarihim terkena kepada yang buka aurat dan yang tutup aurat. Sebab lelaki, wanita yang tutup aurat pun syaitan boleh juga masuk dalam kepala dia dengan injekkan bagaimana melihat bentuk dan melihat tempat-tempat yang tak sewajarnya dilihat. Dan tapi ketika itu bukanlah lagi dosa itu ditanggung oleh wanita. Itu maknanya lelaki itu memang cukup buaslah. Tapi maknanya wanita tu dah laksanakan tanggungjawab dia bagus lah. Dia dah tutup bagus pun, lelaki ni masih lagi cuba nak bayang-bayangkan. Itu dah jarang-jarang berlaku pada lelaki yang wallahu alam, lelaki yang baik patutnya memang tak ada berlaku lah. Okey. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang keseluruhnya berkenaan dengan saf wanita. Tadi kita sebutkan daripada hadis Nabi, saf, sebaik-baik saf wanita adalah bermula daripada belakang. Jadi adakah ini termasuk dalam hukum solat? Baik, dalam hukum solat kita kena kembali kepada nas-nas yang lain. Kalau kita rujuk dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah oleh Syekh Qaradawi, dia telah memberikan satu dawabit untuk memahami nas hadis, dan jangan kita faham nas hadis in isolation, secara terasing. So kita letak dalam one basket. So kalau kita nak tahu hadis ini adakah dalam wanita solat berjamaah, perlu start daripada belakang dulu. Kita kena tengok daripada hadis-hadis yang lain, bagaimana Nabi mengarahkan wanita-wanita muslimah solat, bermula daripada mana saf mereka. Daripada itu kita akan dapat jelas bagaimanakah permulaan saf wanita. Okey, daripada depan atau belakang. Tapi biasanya daripada belakang seorang lelaki. Sebab hadis ini kebanyakannya bila kita nak ceritakan, bila mana Nabi kisahkan begitu, seolah-olah Nabi nak beri faham sebaik-baik saf wanita adalah yang paling belakang, iaitu apabila dia berdepan dengan seorang lelaki, berdepan dengan lelaki, dia di belakang paling baik. Okay. Tapi bila solat berjamaah, khususnya lelaki semua memandang ke arah kiblat, wanita juga memandang ke arah kiblat. So tafsiran-tafsiran dan takwilan-takwilan ini perlu kita masukkan supaya kita dapat satu outcome yang tepat. Jadi saya tak boleh nak berikan konklusi dalam bab ini, tapi saya kira itulah konklusi ataupun panduan untuk kita rujuk, untuk kita dapat pandangan yang paling tepat, ya. Baik, kemudian yang keseluruhnya ganjaran khusus, adakah apa nama tu, meter khusus jarak, okey. Jarak bukan ganjaran. Jarak khusus untuk ikhtilat. Sekali lagi kita bawakan apa yang disebutkan oleh Al-Bahuti dalam kitab Radul Muraba, ma la urfa lahu fi syar'i yurja'u ila al-'adati, iaitu apa-apa yang tidak ada urufnya secara spesifik oleh syarak, maka dikembalikan kepada uruf. Maka kalau uruf di zaman A, contohnya zaman A, maka bila mana, dan tak ada standard. Sebab setiap manusia berlain-lainan. Ada orang dia duduk 2 meter pun dia ada rasa semacam. Ada orang dia duduk semeter ni dia tak rasa semacam. Tapi itu satu perkara yang perlu kita faham, dia punya nafsu. Orang sana punya nafsu dia tak tahu. Maka oleh kerana itu Nabi SAW telah pun ajar dalam kisah bagaimana Safiyah yang datang berjumpa dengan Nabi pada waktu malam yang bukan giliran dia pada malam tersebut. Itu kemudian Nabi SAW pun menghantar Safiyah pulang, berjalan di waktu malam gelap gulita. Maka famarra rajulani minal ansar, maka lalu 2 orang lelaki daripada Ansar nampak Rasulullah dengan seorang perempuan yang dia tidak kenali, kerana gelap malam dan Rasulullah, tubuh figur Nabi itu sangat popular, lalu dikenali immediately. Wanita itu tak berapa dikenali. Maka fa'asri'a, lalu kedua-duanya jalan, mempercepatkan jalan dia. Maka pada ketika itu Nabi pun kata, ala rislikuma, lambatkan jalan kamu, tangguh, berhenti kejap. Lalu Nabi pun pergi kepada dua-dua sahabat itu, lalu Nabi pun memperkenalkan, innaha Safiyah, ini Safiyah isteri aku. Kedua-duanya terkejut, lalu berkata, kami tak akan sangka buruk pada kamu. Maka Nabi pun kata, inni akhsha an yuqzafa fi qulubikuma syarra. Walaupun mungkin kamu rasa tak ada apa-apa, aku bimbang nanti syaitan akan lontar dalam hati kamu keburukan dan pemikiran-pemikiran sangka buruk.
Maka tugas umat Islam bukan hanya menjaga dirinya sahaja. Maknanya saya kalau semita saya tak ada rasa apa, tak ada apa. Orang sana satu. Yang kedua, orang lain yang pandang, kamu kena jaga belaka. So dia bukan tertakluk kepada. Jadi kalau uruf masyarakat menganggap kalau kamu duduk 1 meter itu tak ada masalah, tapi tengok macam mana majlis kamu. Kalau kamu juga sedang buat majlis study, duduk depan-depan dengan meja kecil dekat bawah-bawah, kat sini ni, itu urufnya akan kita dapat lihat ini boleh mencetuskan fitnah yang banyak kepada salah seorang di antara yang duduk ataupun kepada orang lain yang melihatnya. Okey, jadi oleh kerana itu, itulah perkara yang perlu kita faham. Baik, kemudian berapa lama pula dia duduk tu? Ada orang kalau duduk sekejap je. Ini kadang-kadang dilema seorang ustaz juga ni. Ada juga ustaz-ustaz ni ramai sangat orang suka ambil gambar dengan dia. Allahu Akbar. So nak ambil gambar, ustaz pun berdiri, ustaz dia tengok kameranya, dia tak tahu wanita ni dah dekat dekat dia. Dia tak perasan, keluar dari gambar Facebook pun dia tahu. Oh sudah, balik rumah isteri dia mengamuk. Tapi bukan saya, orang lain. Okey. So jadi itu dia. Ini masalahnya. Sebab tu ada ustaz yang rigid sikit, ada yang tak mau ambil gambar, ada yang suruh duduk, ada suruh jauh sikit, ada yang suruh macam-macam caralah. Tengoklah ke hikmah dan tengok juga suasana itu, wallahu alam. Soalan yang seterusnya, tawaf tadi. Adakah di musim haji ada ikhtilat? Dari sudut istilahnya, ikhtilat itu adalah percampuran yang tidak diizinkan oleh syarak dan bertujuan untuk commingle yang menaikkan nafsu. Itu dia ikhtilat. Ya, walau bagaimanapun tawaf yang dilaksanakan di Baitullahil Haram, mengikut kebanyakan ulama, tak boleh kita namakan ikhtilat kerana ianya semuanya menumpukan, ghalib zan sepatutnya mereka semua menumpukan kepada Allah. Walaupun ada orang yang karut-karut dalam tu, tapi semuanya menumpukan kepada Allah dan melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Lalu pada ketika itu mereka tidak menganggapnya sebagai ikhtilat yang diharamkan. Kecuali ada juga orang yang bercampur yang itu, maka mereka bertanggungjawab di atas perasaan dan mereka, dan itu juga merupakan salah satu di antara test semasa melaksanakan haji, yang mana semua pemikiran, semua tubuh, semua harta yang kita belanjakan dan waktu yang kita berada di sana adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang seterusnya khalwat. Adakah kalau di office dekat sini ataupun di dalam dewan orang dekat sebelah sini, kita dah sebutkan tadi. Hikmah ataupun ilah khulwah itu adalah apa-apa saja dua-duaan fizikal. Itu yang pertama sekali, fizikal. Fizikal zaman sekarang ni sama juga macam fiqh muamalat maliyah. Qabd, dia beli emas dengan emas, dia ada taqabud fil hal. Dia ada dua jenis taqabud, taqabud haqiqi dan taqabud hukmi. Serah terima secara hakiki, serah terima secara konstruktif. Dia ada satu lagi, ownership, legal ownership dengan constructive ownership. Okey. So kalau bayar pakai kad, debit card, contohnya beli barang, zrats, swipe itu dah kira bayar. Itu taqabud hukmi. Maka demikian juga khulwah hari ini. Khulwah hakiki iaitulah tubuh dengan tubuh, jasad dengan jasad berada di satu tempat yang diyakini ghalib zan boleh melakukan maksiat, orang tak sedar. Okay? Dan ada juga khulwah hukmi, secara hukum jasad dia lain jauh, tapi otak dia sama macam otak dan minda orang sedang berkhulwah secara fizikal. Nafsu dia begitu dahsyat. Ada orang lebih teruk secara hukmi daripada hakiki. Ada orang bila dia berkhulwah secara berdua-duaan, dia ada malu sikit. Tapi bila berkhulwah dalam chat, dalam SMS, dia lebih berani dan lebih beranilah untuk bergurau yang lucah-lucah kemungkinan. So ketika itu dia kedua-duanya adalah termasuk. Ini saya boleh sebutkan berdasarkan kepada kaedah fiqh yang menyebutkan tadi, iaitulah adanya taqabud hukmi dan seumpamanya.